Assalamualaikum, apa khabar semua? Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Etnik kita bersama saya Alif Hadi. Dan episod kali ini kita akan mengenali keunikan etnik Melayu Mendeleng. Mengikut kajian Abdul Razak Lubis, beliau menyatakan bahawa Sultan Puasa ni merupakan individu yang bertanggungjawab merancang dan membangunkan wilayah persekutuan sebagai satu pusat perniagaan sebelum kedatangan British. Sekarang ni Alif menuju ke Pekan Papan, sebuah pekan lama yang terletak lebih kurang 11 km dari Batu Gajah Perak. Terdapat banyak bangunan lama dan dikatakan telah wujud sejak 200 tahun yang lalu. Dan namanya diambil sempena pengeluaran dan perusahaan papan serta pembalakan yang merupakan sumber kegiatan ekonomi yang utama di kawasan tersebut. Papan dikatakan telah dimajukan oleh orang-orang Mendeleng dari Sumatera. Dan setelah itu, kaum Cina datang berhijrah apabila berlaku ledakan aktiviti pelemongan biji timah. Majoriti penduduk di pekan ini kini adalah orang Cina. Alhamdulillah, Alif dah selamat sampai di Kampung Papan, Batu Gajah, Perak. Kawasan kampung ini nampak damai dan tenang. Alif juga diberitahu yang masyarakat Mendeleng ini masih kuat ikatan persaudaraan mereka. Ini kerana rata-rata mereka masih lagi melakukan aktiviti-aktiviti kampung dan meraihkan perayaan bersama-sama. Menarik kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang Alif ke kampung kami. Datang ke Kampung Mendeleng Aitawa, Perak. Kampung Mendeleng Aitawa. Terima kasih juga sebab sudi terima kunjungan saya dan juga tim produksi etnik kita ni. Hari ni you rendah ni ada apa ni? Kita ada buat perhimpunan sikit. Okey, jadi bolehlah kita mungkin duduk boleh borak sikit lah. Saya pun nak tahu juga sebenarnya tentang etnik Mendeleng ni, orang Mendeleng ni. Boleh. Mana kita duduk ni? Itu. Mari. Baiklah, sekarang ni Alif bersama dengan Haji Kusairi serta penduduk-penduduk kampung Mendeleng Aitawa. Jadi saya datang sini sebenarnya nak tahu sedikit lah tentang sejarah orang Mendeleng dekat Aitawa ni. Mungkin Haji Kusairi boleh ceritakan sikit tak sejarah orang Mendeleng di kampung Aitawa ni sebenarnya? Kebanyakan yang datang ke sini membuka tanah lah daripada Sumatera Utara dulu. Jadi kami ni yang ada sekarang ni kebanyakannya generasi yang keempat. Yang keempat? Generasi keempat. Banyakannya keempat dah. Moyang kami dulu datang antaranya saja nak buka tanah lah. Saja nak buka tanah. Kemudian ada yang lari daripada Belanda. Sebab tekanan Belanda, nak ditangkap oleh Belanda kena melawan. Kenapa di sini? Mungkin sebelum ni ada kat tempat lain ke ataupun? Dia orang mendarat daripada tepi laut. Kemudian masuk cari air yang boleh diminum. Air tawar lah. Air tawar. Itu yang nama dia, air tawar. Jumpa air tawar, di sinilah kita buka pertempatan. Kita buka sinilah buat kampungan. Ingat tak yang kali pertama bila mereka sebenarnya mendarat ni pada sekitar tahun berapa tu? 1890. 1890. Jadi macam dari dulu orang Mendeleng ni banyak bercucuk tanam ke, banyak yang nelayan ke, pedagang ke, macam mana nak ikutkan? Bercucuk tanam. Banyak bercucuk tanam. Masa itu tanam ubi, padi. Macam mana nak tahu tu sebenarnya orang Mendeleng ni? Mungkin dari segi pakaian dia ke ataupun percakapan dia ke. Kalau kita tengok dari mata kasar tahu dah. Ini orang Mendeleng lah ni. Walaupun dia cakap bahasa Melayu, slang dia tu ada lah. Ada slang dia sikit. Slang lain, nampak berjaga. Tapi dari segi pakaian sekarang ni tak ada apa dah. Semua dah biasa. Dulu bila ada majlis, mesti ada ulos,
ada kain selempang, kena pakai. Yang Songkok mendeling. songkok mendeling, beza dia dengan songkok biasa apa? Apa beza dia? Dia ada apa sikitlah macam bersulam-sulam lah. Bersulam-sulam macam ni lah contohnya. Tapi dulu ni tak adalah tulisan horas ni. Dulu pun ada horas juga. Ada juga tulisan horas. Horas maksudnya Horas tu macam ucap selamat lah. selamat. Bila berjumpa tu je. horas. Macam ni. Horas. Horas. Masyarakat Mendeleng boleh ditemui di negara Singapura, Malaysia dan juga Indonesia. Dianggarkan jumlah orang Mendeleng di Malaysia terdapat seramai 100,000 orang. Ekonomi masyarakat Mendeleng berdasarkan penanaman padi, getah, kayu manis, kopi dan pelumbungan emas. Di Malaysia, masyarakat Mendeleng boleh ditemui di negeri Perak, Selangor dan negeri Sembilan. Masyarakat Mendeleng terkenal dengan tradisi mereka sebagai pengembara. Pada abad ke-19, masyarakat Mendeleng telah berpindah ke semenanjung tanah Melayu secara beramai-ramai untuk mencari kehidupan yang lebih baik atau menimba ilmu agama. Wah, ini sangat riuh rendah ya. Jika tadi saya dah berborak dengan Haji Kushairi, dah tahu serba sedikit tentang latar belakang kaum Mendeleng ni. Sekarang ni saya bersama dengan Puan Khadijah. Iaitu salah seorang penduduk di kampung ini yang juga beretnik Mendeleng. Ya, jadi Puan, hari ni kita nak masak apa ni? Kita nak masak ayam manuk asoman. Manuk asoman? Setengah sikit lah. Manuk asoman. Mana kalau cakap bahasa kita ni ayam kerabu. Ayam kerabu. Tapi ini adalah makanan tradisi orang Mendeleng. orang Mendeleng sebenarnya. Okey. Cuba ceritakan sikit bahan-bahan yang diperlukan nak buat ayam apa tadi? Ayam asoman. Asoman. Okey. Beras. Ya, dikisarlah, dihancurkan. Tak, digoreng saja. Cabai kering, cili api, biji ketumbar, asam limau, Asam limau, santan, belacan, ni gula, garam, bawang, halia, kerisi. yang ini adalah ayam. Ayam ni dipanggang ke direbus ke? Dipanggang. 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 Dipanggang separuh masak ataupun Sepenuh masak. sepenuh masak Kau sampai cukup rasa. Sampai secukup rasa. Sampai semua dah sebati lah orang cakap. Sebati, Jadi biasanya masakan ini dimasak ataupun dibuat pada hari-hari tertentu ke? Hari-hari pun boleh. Hari-hari pun boleh? Masa kenduri kendara pun boleh. Pun boleh. Orang kata tak elok kalau menolak orang yang nak menjamu tetamu yang datang. Alhamdulillah kami semua langkah kanan. Alif pun dah lapar, Alif makan dulu. Penonton di rumah, jemput makan sekali. Biasanya, orang Mendeleng boleh dikenali melalui pemakaian marga pada namanya. Antara marga orang Mendeleng yang biasa dikenali di Malaysia dan Indonesia ialah Nasution, Lubis, Parinduri, Mardia, Dalimunte dan Matondang. Marga Batak Mendeleng pula terdiri daripada Hasibuan, Harahap, Serega, Sinaga dan Siotang. Namun kini, pemakaian marga pada nama orang Mendeleng di Malaysia sudah semakin kurang dan hampir pupus. Pak Haji, saya ada dengar-dengar lah yang orang katakan bahasa orang Mendeleng ni seakan-akan sama dengan kaum Batak. Betul ke? Dia ada persamaan juga lah. Tapi ada perkataan-perkataan berbeza lah. Jadi adakah orang Mendeleng ni adalah sebenarnya orang Batak ataupun orang Batak sebenarnya daripada orang Mendeleng? Kalau ikut Batak, dia kata Mendeleng ni salah satu suku daripada Batak. Tapi kalau orang Mendeleng, dia tak mengaku dia Batak. Dia cakap dia lagi dahulu daripada Batak.
ada juga dengar lah yang orang Mendeling ni sebenarnya yang membuka penempatan di wilayah Kuala Lumpur tu, betul ke? Ada sejarah Yalah, dia? sejarah dia betul. Yang buka Kuala Lumpur tu Sultan Puasa. Sultan Puasa. Kemudian antaranya Raja Abdullah Hukum, itu antara pengikut dia lah. Yang buka asal Kuala Lumpur. Tapi bila sejarah ditukar jadi Yap Alloy pula. Tapi sebenarnya Sultan Puasa dah buka dulu sebelum Yap Alloy lagi. Jadi di situ dia buka penempatan, maknanya ada apakah sumbangannya dari segi sosioekonomi ke macam mana? Masa itu biji timah lah. Biji timah. Biji timah. Contohnya di Perak pun sama juga. Kebanyakan yang datang melalui Kelang tu jadi pekerja di Lombok biji timah lah. Antaranya kumpulan Raja Asal. Raja Asal, Raja Bilah. Ada orang datang tu buka penempatan di kawasan Kinta. Kawasan Kinta. Sampai sekarang ni adalah di Papan lah dia punya pusatnya. Kasu tempat tu nama Papan. Dulu pekan besar tu. Pekan Biji Timah. Ada istananya pada di Papan tu. Sampai sekarang masih ada lagi. Okey, sekarang ni cuba kongsikan kepada saya dan juga para penonton tokoh-tokoh orang Mendeling ada kat Malaysia ni kan. Oh, ramai. Contoh-contohnya siapa tu? Siapa? Kalau sekarang ni Menti Besar Perak lah. Menti Besar Perak. Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo. Itu Mendeling tu. Mendeling. Dia Nasution tu. Lagi? Kalau sebelum ni mantan Ketua Pengah Pendidikan kita, Tan Sri Alimuddin Muhammad Dom. Dia tu orang Aitawa ni. Orang Aitawa. Kemudian Panglima Tentera Laut, Tan Sri Ahmad Ramli. Muhammad Noor, itu pun orang Aitawa juga tu. Tokoh-tokoh tu. Ramai tokoh-tokoh yang orang cakap memberikan sumbangan kepada sistem politik, sistem sosioekonomi negara. Dari segi pentadbiran. Jadi selain daripada tokoh-tokoh sejarah, tokoh-tokoh politik, ada juga tokoh-tokoh dari bidang seni ni merupakan orang Mendeling. Ada. Yang paling terkenalnya Datuk Ahmad Tamimi Serega lah. Datuk Ahmad Tamimi Serega. Nama dia pun belakang tu, Serega tu. Kemudian Sheila Majid. Itu keturunan daripada Sultan Puasa tu. Itu keturunan Sultan Puasa. Itu hebat daripada keturunan tu. Selain daripada tu siapa lagi? Jihan Musa pun. Jihan Musa pun. Itu orang Mendeling tu. Jihan Musa. Jadi ramai yang sebenarnya orang-orang Mendeling ni yang telah bagi orang cakap sumbangan pada sosioekonomi, sistem politik dan juga dunia seni dalam Malaysia ni sendiri kan. Hiburan seni ni semua. Okey, bercakap tentang nama-nama keluarga ni, ada maksud-maksud tertentu tak sebenarnya nama-nama keluarga tu? Dia keluarga ni dia mengikut kawasan. Ikut kawasan? Macam Serega ni kalau di Sumatera sana kawasan dia belah Sipirok. Nasi Pirok. Rantau Perapat. Itu kawasan Serega. Kalau lain ni kan di Padang Sidimpuan ada, di Penyabungan. Itu daerah-daerah dia lah. Jadi ada maksud-maksud tertentu tak? Maknanya kita tahu dia mungkin dari bahagian-bahagian kawasan yang berbeza, tetapi dari segi nama contoh Serega ada maksud dia tak ataupun Nasution ke apa ke? Tak ada, dia keluarga je. Keluarga saja, nama keluarga saja. Dan mereka sampai keturunan dia akan pakai Serega tu lah. Semua belakang mesti ada. Ikut ayah. Ikut ayah. Ikut ayah. Contohnya kalau bapaknya Ali Serega, anak dia kena pun keturunan Serega apa, lah. nama ke belakang kena ada Serega juga. Serega lah. Kena Serega juga. Macam tu. Warisan budaya dan amalan kaum Mendeling yang menonjol adalah tarian tortor dan gordang sambilan. Tortor yang bererti tarian dan gordang sambilan dapat dilakukan di pelbagai acara termasuklah pernikahan dan pemanasan rumah. Tarian tortor dengan gendang sembilan tu di sini dah pupus. Yang pertamanya dari segi peralatan tu lah. Sebab gendang sembilan ni dia besar. Jadi kos dia tu lah. Kos dia. Yang keduanya mungkin sebab kepakaran lah, kemahiran. Orang yang nak main tu lah tak ada. Jadi tak ada turun kepada anak cucu kemahiran tu. Kemahiran membuat gendang tu, kemahiran memainkannya, itu tak ada. Jadi lama-lama pupus lah. Tak ada. Baiklah, kali ni Alif bersama dengan anak kepada Haji Kusairi. Boleh tak kenalkan diri kepada para penonton? Okay, nama saya Nur Adilah Khalikah binti Kusairi. Panggilan Adilah lah. Panggil Adilah. Panggil Adilah. Adilah saya ni. generasi kelima. Generasi yang kelima.
boleh ceritakan sikit tak pengalaman membesar sebagai orang Mendeling ni? Mungkin di sekolah ke, masih lagi bercakap bahasa ke? Kami yang muda-muda sekarang dah tak ikut sangat dah budaya Mendeling ni. Tapi kalau macam percakapan tu bahasa Mendeling ni adalah basic-basic tu guna lagi. Asas-asas dia ada lagi lah. Asas-asas Contoh-contoh ada. dia? Macam kalau tidur, modom. Modom. Itu macam basic kena tahu. Modom, meeting, mangan. Itu memang kalau generasi mana-mana pun dia macam basic 3 tu kena tahu 3M tu. So 3M. Modom, meeting, mangan. Mangan. So modom tidur, Mhm. meeting tu buang air besar, Aha. mangan tu makan. Makan. Macam Jawa juga mangan. Ada sikit Lebih sikit lebih kurang kan. Jadi bila dah bagi tahu pasal adat atau budaya Mendeling kat kawan-kawan kat sekolah tu, macam mana reaksi dia orang? Diorang suka sebab diorang baru tahu pasal Mendeling ni, sebab jaranglah jumpa kawan-kawan yang tahu pasal Mendeling ni. Untuk Adila sendiri, mungkin Adila ada hasrat untuk turunkan juga adat-adat ni kepada anak ataupun cucu-cucu lah. Ada? Ada. InsyaAllah lepas ni saya sendiri pun harap lepas ni saya akan lebih mendalami lah, belajar lagi pasal budaya, adat dengan bahasa Mendeling ni supaya nanti boleh itulah ajar kepada cucu-cicit yang akan datang. Cicit akan datang. Umur yang kita nak timbang ni mula-mula itulah sejak lahir tu dia kira tengoklah 7 hari ke apa ke kita timbang tu, lepas tu tengoklah esok macam mana peringkat-peringkatnya. Dia pandai menerap, pandai bertatih, lepas tu dah pandai berlari, habis. Timbang beras dia dulu. Lepas tu budak tu kita dah timbang beras tu, kita sukat beras tu. Bila kita dah sukat, kadang ada lebihan. Kalau lebihan tu kita tengok pula berapa banyak, kalau 3 genggam, mana 3 kali lagi nak diupah dia. Itu ditimbang dia dengan buah-buah. Selepas kita dah bertimbang tadi, kita kumpulkan yang baby tu dengan ibunya, ayahnya. Kita upah dia. Kita upah tu dengan pulut kuningnya, dengan ayam dan garam. Upah tu macam lauk dia tu apa-apa pun boleh. Tapi selalunya ayam lah kan. Kalau kita nak ambil yang besar-besar tu banyaklah modalnya. Kita ambil itulah ayam tu, kita upah dia di keluarga tu 7 kali. Pusingan 7 kali. Lepas tu kita kata-kata lah nasihat. Kita apakan semangat dia ke kan. Kita doa-doa lah untuk dia. Lepas kita cuitlah garam tu suat ke mulut budak tu. Lepas kita mengapakan semangat orang tu, kita mendoakan orang tu kan. Sekarang ni Alif nak meneruskan perjalanan etnik kita dengan menuju ke sebuah istana untuk mempelajari lagi lebih mendalam tentang etnik Mendeling ini. Istana Bilah merupakan sebuah rumah agam yang asalnya dimiliki oleh seorang kerabat di Raja Mendeling, iaitu Raja Bilah. Raja Bilah adalah orang yang berpengaruh dan kaya. Beliau telah membina rumah agam yang lalu lebih dikenali sebagai Istana Bilah yang berdiri utuh di tepi Sungai Perak. Istana Bilah mempunyai reka bentuk sebuah rumah agam papan yang mengagumkan. Dekoratif seni reka dalaman juga dilihat kemas sebagai satu bentuk kesinambungan seni reka rumah besar di Raja Masyarakat Mendeling ataupun Bagas Kodang. Di sebelah rumah ini terdapat sebuah masjid kayu yang boleh dikatakan sebagai masjid kayu tua di Perak. Masjid ini terletak di hadapan Istana Raja Bilah. Seni bina masjid ini banyak dipengaruhi oleh seni bina Mendeling, Inggeris dan Cina.
Dah macam-macam tempat yang Alif lawati untuk mempelajari tentang etnik Mandailing ni. Dan Alif berharap agar warisan etnik Mandailing ni akan diperkenalkan kepada generasi-generasi baru supaya sejarah, budaya dan juga adat masyarakat Mandailing ni tidak hilang di muka bumi. Ya, sampai di sini saja perkongsian tentang etnik Mandailing. Alif sebenarnya rasa sangat gembira kerana hari ini dapat menikmati makanan tradisi mereka dan juga melawat tempat-tempat bersejarah yang orang cakap sangat menarik dan juga mempersenuakan. Banyak benda lah yang Alif dapat pelajari. Ini bermakna banyak lagi etnik-etnik di Malaysia dan juga tempat-tempat yang menarik yang kami akan kongsikan kepada anda semua. Jadi, anda jangan ke mana-mana. Untuk episod akan datang, nak tahu ke mana? Saksikan etnik kita tak kenal maka tak cinta. Assalamualaikum.